Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Semakin lama semakin kelang kabut kerajaan cuba mempertahankan kewajaran pemilihan U-Mobile sebagai pembekal spektrum 5G kedua di Malaysia. Apa yang mereka kelang kabut sangat ni? Apa yang mereka nak cover sangat ni? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang kisah pemilihan U-Mobile sebagai pembekal spektrum 5G kedua di Malaysia selepas DNB yang membekalkan spektrum 5G yang pertama di Malaysia tak berapa lama dahulu. Sekedar satu backstory tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Spektrum 5G yang pertama dekat Malaysia ini diuruskan dan juga dioperasikan oleh DNB, Digital National Berhad, sebuah JLC yang berada directly di bawah Khazanah Nasional, bawah Kerajaan Malaysia lah secara asasnya. Dan kemudian pada tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah mengumumkan mereka akan membuka bidaan untuk menguruskan spektrum 5G yang kedua di Malaysia ini. Di mana bidaan ini dibuka kepada syarikat-syarikat telco swasta ataupun semi swasta yang ada seperti Celcom Digi, Maxis, Telekom, U-Mobile dan pelbagai lagi. Dan secara asasnya semua mereka ini membida untuk spektrum kedua tersebut kecuali Telekom Malaysia yang tak sempat nak bida kerana tidak mendapat kelulusan Board of Directors mereka. Tak apalah, itu belakang cerita. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada Jumaat lepas kerajaan telah mengumumkan bahawa U-Mobile telah memenangi tender untuk membekalkan atau menguruskan spektrum 5G yang kedua Malaysia ini, mengalahkan nama-nama besar seperti Celcom Digi dan juga Maxis. Di mana benda ini memang mencetuskan kontroversi lah, sampai Celcom Digi dan Maxis menuntut penjelasan dari kerajaan bagaimanakah U-Mobile yang secara asasnya merupakan syarikat yang sangat kecil yang mempunyai bilangan pecawang lebih kurang 3 kali ganda lebih kecil, lebih sikit berbanding Celcom Digi atau Maxis, tiba-tiba mereka pula dipilih untuk menguruskan satu projek yang bersifat nationwide ini. Dan kontroversi itu bertambah memuncak secara asasnya apabila didedahkan betapa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim adalah antara pemegang saham yang banyak dalam U-Mobile, iaitu lebih kurang dalam 20%. Tetapi itu tak ada benda sangat tau. Yang menjadi kontroversi lebih besar ialah pemegang saham utama dalam U-Mobile sebanyak lebih kurang 49% adalah sebuah syarikat dari Singapura, iaitu Temasek, yang memang berada directly di bawah seliaan kerajaan Singapura. Jadi benda inilah yang mencetuskan perasaan tak puas hati bukan sekadar di kalangan pemain telco yang lain, tetapi di kalangan rakyat Malaysia. Macam mana projek sebesar ini diberikan kepada syarikat yang paling kecil, yang of course ada conflict of interest. Sebab apa? Sebab ada Agung sebagai antara pemegang sahamnya dan juga syarikat itu dimiliki ataupun mempunyai pegangan saham majoriti oleh syarikat negara luar. Dan benda ini of course akan menekan lagi DNB, akan memberikan tekanan yang tidak wajar kepada Digital National Berhad selaku JLC bawah kerajaan, di mana mereka terpaksa bersaing pula dengan entiti swasta yang sudah tentulah mempunyai begitu banyak sekali resources daripada segi kewangan dan sebagainya. Tetapi soalan-soalan berkenaan dengan pemilihan U-Mobile ini tidaklah diam macam itu saja. Dekat Parlimen pun dah banyak kali diajukan soalan-soalan berkenaan dengan kewajaran pemilihan U-Mobile sebagai pengendali spektrum kedua ini. Dan antara pihak yang telah bertanyakan soalan ini dekat Parlimen ialah Ahli Parlimen Tasik Gelugur, iaitu Wan Saiful Wan Jan, di mana baru-baru ini beliau telah bertanyakan 3 soalan yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi. Ini video soalan-soalan oleh Wan Saiful. Terima kasih Mbak Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya suka dengan soalan yang diberikan oleh Pasir Gudang tadi. Saya nak sambung dengan Mbak Menteri. Soalan-soalan begini tidak akan timbul sekiranya kriteria untuk mendapatkan spektrum tersebut didedahkan kepada orang awam daripada awal. Jadi persoalan saya, kenapa prosesnya, kriterianya tidak didedahkan daripada awal lagi, dan sehingga hari ini sebenarnya kita tak tahu apa kriteria pemilihan. Yang kedua, yang Mbak Menteri ada menyebut bahawa U-Mobile memberi komitmen untuk divest dia punya shareholding structure supaya lebih banyak pegangan tempatan daripada pegangan asing. Adakah yang Mbak Menteri sedar bahawa dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini, maka nilai pemilikan saham dalam U-Mobile meningkat berkali ganda? Dan akibatnya pemilik-pemilik di Singapura yang maha kaya di Singapura akan menjadi lebih kaya berbanding dengan syarikat DNB yang sedang ditekan oleh kerajaan sendiri sekarang ini. DNB adalah syarikat milik rakyat, JLC kerajaan. Tetapi yang maha kaya di Singapura diperkayakan dengan pengumuman ini melalui divestment yang akan dibuat oleh U-Mobile. Kenapa ini tindakan yang diambil oleh kerajaan? Dan akhir sekali yang dipertua, saya juga nak menimbulkan persoalan mengenai proses yang dilalui. Kita tahu bahawa DNB ini adalah Digital National Berhad, adalah syarikat milik kerajaan, milik rakyat.
Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan selama ini ialah membuka DNB kepada pesaing-pesaingnya. Dan hari ini ada wakil daripada U Mobile duduk dalam lembaga pengarah DNB. Menjadi, kalau tak silap saya mohon maaf kalau saya silap, tapi saya minta Yang Berhormat Menteri cek dulu, menjadi pengerusi lembaga perolehan ataupun jawatankuasa tender dalam DNB. Ini adalah satu cara yang membolehkan U Mobile ada maklumat sensitif mengenai DNB. U Mobile akan keluar daripada DNB dan kemudian bersaing dengan DNB. Kenapa kerajaan ini cuba membunuh syarikat milik rakyat yang namanya DNB, JLC kita, tapi memperkayakan orang-orang tertentu sahaja melalui proses yang dilakukan? Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat Wan Saiful telah bertanyakan 3 soalan seperti mana yang saya katakan tadi. Yang pertama berkenaan dengan mengapakah kriteria pemilihan untuk tender spektrum LMG kedua ini tidak didedahkan pada umum lebih awal. Sebab ialah benda ini melibatkan rakyat kot, duit rakyat. Rakyat of course berhak tahu apa kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi mereka macam tidak telus untuk memberitahu kepada rakyat, tengok-tengok dah lantik orang dan sebagainya. Soalan kedua yang ditanyakan oleh Wan Saiful ialah berkenaan dengan pengumuman oleh kerajaan untuk divest saham U Mobile yang akan menyebabkan saham U Mobile itu sendiri meningkat berkali-kali ganda sekaligus menguntungkan Temasek. Kita contoh mudah kat sini ya. Sekarang ini kerajaan telah mengumumkan bahawa saham-saham dari U Mobile ini akan dipecahkan, didivestkan lagi, dipelbagaikan lagi untuk membolehkan lebih banyak pegangan tempatan dapat dijadikan atau dapat dicapai dalam U Mobile itu. Yalah, benda ini mungkin nak menghilangkan kritikan betapa U Mobile ini milik Temasek sebagainya kan. Tetapi dengan pengumuman itu, kata Wan Saiful, nilai saham U Mobile akan menjadi naik berkali-kali ganda. Contohnya, sebelum pengumuman harga saham mungkin RM5 seunit. Tetapi lepas pengumuman, ambil kau akan meningkat jadi RM20 seunit. Dan katakanlah kalau Temasek bertindak menjual lebih kurang dalam 30% saham mereka, mereka tidak lagi menjadi pegangan saham secara majoriti dekat U Mobile, hasil jualan 30% saham itu saja akan menyebabkan mereka ini jadi lebih kaya, lebih banyak duit dan dapat untung yang berganda-ganda. Itu yang Wan Saiful sebut. Engkau duk tekan DNB, JLC bawah kerajaan, tetapi engkau mengkayakan lagi maha kaya yang dekat Singapura tu. Ibarat macam kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalan ketiga oleh Wan Saiful adalah berkenaan dengan kewujudan orang-orang U Mobile sebagai pemegang saham utama dalam DNB sekaligus memegang jawatan yang agak penting. Menurut Wan Saiful di sini ialah sebagai pengurusi jawatan kuasa perolehan ataupun jawatan kuasa tender. Di mana dakwa Wan Saiful ini akan menyebabkan syarikat-syarikat pesaing kepada DNB ini akan ada inside view terhadap apa yang berlaku dalam DNB. Benda-benda sulit dan sebagainya dalam DNB, tentang tender-tender yang dikeluarkan, tender-tender yang diperoleh sebagainya, semua ini memang akan berada di bawah pengetahuan U Mobile sebagai pesaing sebagai contohnya, dan benda ini boleh digunakan oleh U Mobile untuk menekan ataupun untuk menjahanamkan lagi DNB pada masa-masa yang akan datang. Dan benda ini tuan-tuan dan sekalian mengingatkan saya seperti mana MAHB selepas ini, airport-airport kita selepas ini akan diuruskan oleh GIP yang berada di bawah penguasaan BlackRock 100%. Macam itulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan sekalian, soalan-soalan Wan Saiful ini memang legitimate. Sebab benda ini berkait dengan benda yang merupakan satu isu sensitif bagi kita kan. Sebab network 5G ini bukan kecil tuan-tuan. Network 5G ini juga andai kata kalau disalahgunakan, ianya boleh jadikan sebagai satu bahan untuk tap tentang rahsia-rahsia negara dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kita nak dengar dahulu jawapan dari Menteri Komunikasi yang juga merupakan jurucakap kerajaan, iaitu Fahmi Fadil. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Terikat 24 dalam braket 3-2. Satu soalan sahaja dalam rangkaian-rangkaian. Kalau Yang Berhormat Menteri memilih untuk menjawab satu saja pun boleh. 24 dalam braket 3 dalam braket 2. Menteri kita baik. Tasik Lugo sahabat saya, insya-Allah saya akan jawab. Ya. Terima kasih sahabat saya Tasik Lugo, terima kasih Datuk Tua. Berkenaan dengan kriteria pemilihan, saya dah sebut tadi secara umum ya bahawa pihak MCMC akan meneliti dan menilai apa yang disebut sebagai rancangan perniagaan, business plan, rancangan technical plans untuk pelaksanaan rangkaian. Tambah kepada itu, MCMC juga menilai berdasarkan rekod prestasi syarikat-syarikat MNO sebelum ini.
untuk melihat dan mengenal pasti sama ada dari segi pelaksanaan projek-projek yang telah diberikan kepada syarikat-syarikat telco itu sama ada siap ataupun tidak, dan juga tahap kepuasan di kalangan pengguna sama ada dari kalangan retail sektor maupun enterprise. Ini penting untuk kita pihak MCMC menilai secara keseluruhan. Jadi dia bukan sekadar apa yang telah dibentangkan, apa yang telah disampaikan, tapi juga isu-isu tentang aduan yang telah pihak syarikat-syarikat tersebut terima. Berkenaan dengan DNB, memang pada ketika keputusan kerajaan dari awal dulu, malah dari sebelum ini pun, daripada waktu kerajaan di mana Yang Berhormat adalah sebahagian daripadanya, syarat yang telah ditetapkan adalah MNO perlu memegang saham di dalam DNB. Pegangan saham ini juga akan diterjemah menjadi sejumlah kerusi dalam lembaga pengarah. Jadi dari segi tata kelola, dari segi aspek pegangan saham dan juga corporate governance dengan izin, tidak ada kesalahan dari segi itu. Dan seperti yang telah juga dimaklumkan oleh pihak U-Mobile baru-baru ini, pihak U-Mobile juga telah berhubung dengan pihak DNB untuk memastikan, pertama, dari segi pengguna 5G sedia ada tidak akan mengalami sebarang masalah dari segi penggunaan 5G. Dan saya percaya sekiranya kedua-dua rangkaian ini mempunyai satu matlamat, iaitu membangunkan rangkaian yang mapan, sustainable, yang juga kompetitif, maka akhirnya nikmat akan diperoleh untuk rakyat dan juga pihak enterprise. Jadi ini yang menjadi fokus oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin kita boleh pergi minum kopi. Terima kasih. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Fahmi Fadil telah diingatkan oleh Speaker Dewan bahawa beliau boleh menjawab satu saja soalan atas ikatan akta. Nak jawab semua boleh, tapi at least kau kena jawab satu. Kalau kau nak jawab satu saja, tak ada masalah, dibolehkan. But to his credit, Fahmi Fadil jawab dua soalan. Soalan pertama berkenaan dengan kriteria, soalan kedua dia jawab ialah berkenaan dengan pegangan saham oleh orang-orang U-Mobile dalam DNB sampai memegang jawatan-jawatan yang penting. Untuk kriteria, Fahmi Fadil dia just jawab secara umum saja. Di mana SKMM melihat berkenaan dengan track record projek, adakah projek itu siap atau tidak bila diamanahkan, tahap kepuasan pelanggan, aduan dan pelbagai lagi. Itu yang disebut oleh Fahmi Fadil. Tapi pelik juga. Adakah Fahmi Fadil nak imply bila disebut pasal track record menyiapkan projek dan sebagainya, adakah dia nak imply yang Celcom Digi dan juga Maxis ini sebagai syarikat-syarikat yang besar mempunyai track record tidak menyiapkan projek-projek yang diberikan oleh kerajaan? Itu satu. Celcom Digi dengan Maxis saya rasa dah boleh ambil tindakan kod seandainya kalau kenyataan Fahmi Fadil ini diulang dekat Law Dewan. Yang keduanya berkenaan dengan aduan pelanggan. Ini yang pelik. Sebab setahu saya lah selaku orang KL, U-Mobile ini adalah antara telco yang paling kerap dimaki oleh pengguna. Setuju atau tidak? Rata-rata pengguna U-Mobile, terutamanya selepas tempoh bulan madu mereka satu kedua dahulu, memang duk menyumpah berkenaan dengan U-Mobile punya line. Ada yang kata fine lah, U-Mobile memang bagi line yang paling murah, dapat free lagi sebagainya, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Nak tengok video pembuffer dan macam-macam lagi. Lagipun, kita rasa pelik juga bila Fahmi Fadil dia mengambil kira konon-kononnya aduan pelanggan dan sebagainya. Sebab macam ni tau. Celcom Digi dan juga Maxis, mereka ini memegang market share pengguna yang paling besar dekat negara kita ini dari segi telco, iaitu lebih 50% untuk kedua-duanya. 30% lebih Celcom Digi, 27 ke 28% dalam macam itulah untuk Maxis. Dan selebihnya ialah telco-telco lain, termasuklah U-Mobile. U-Mobile ni mungkin dalam keempat atau kelima terbesar lah, macam tu lebih kurang. Jadi kita ambil contoh macam ni lah ya. Katakanlah pengguna telco dekat Malaysia ini ada 10 juta orang. So, market share pengguna untuk Celcom Digi dan juga Maxis ini ialah lebih dari 5 juta. Mungkin 6 juta orang. Dan mungkin U-Mobile hanya ada market share pengguna seramai 1 juta pengguna saja. Kita ambil contoh mudah macam ni. Katakanlah pengguna Celcom Digi dan Maxis yang 6 juta itu, 20% daripadanya tak puas hati dengan perkhidmatan Celcom Digi dan Maxis. So, lebih kurang dalam 1.2 juta orang yang memang tak puas hati dengan orang kata Celcom Digi dan Maxis. Wih, besar kan jumlahnya? Okey, katakanlah U-Mobile. U-Mobile ini katakanlah daripada 1 juta pengguna dia, lebih kurang dalam 500,000 orang tak puas hati dengan perkhidmatan U-Mobile. So, ianya account tu 50%
daripada jumlah pengguna mobile yang tak puas hati dengan perkhidmatan mobile. So sekarang ini daripada jumlah angka, okey, of course dah Celcom-Digi akan jadi lagi besar sebab jumlah yang tak puas hati dengan perkhidmatan mereka ini 1.2 juta. Kalau bagi dua pun 600, betul tak? Manakala U-Mobile pula jumlah yang tak puas hati perkhidmatan mereka 500,000 orang saja, which is lebih sedikit berbanding dengan mereka yang tak puas hati dengan khidmat Celcom-Digi dan Maxis. Tetapi yang kita nak tengok ialah percentage. Percentage mereka yang tak puas hati dengan Celcom-Digi dan Maxis ialah 20%. Tetapi percentage orang yang tak puas hati dengan mobile ialah 50%. So, saya nak tahu juga kriteria mana digunakan kerajaan berkenaan dengan aduan pengguna. Jumlah pengguna yang mengadu ke ataupun percentage yang mengadu. Sebab anda kata kalau diguna jumlah pengguna, itu tak adil. Sebab macam mana kita katakan tadi, Celcom-Digi dan juga Maxis mempunyai jumlah pengguna yang jauh lebih banyak berbanding dengan U-Mobile. Jadi anda kata kalau 1%, 2% pun saja yang tak puas hati, jumlah juga mungkin lebih banyak berbanding apa yang telah diperoleh oleh U-Mobile. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Sekadar matematik mudah. Kemudiannya soalan yang kedua. Fahmi Fadil menjawab sedikit berkenaan dengan pemilikan saham oleh wakil-wakil telco luar dalam DNB. Fine, yang itu saya tak nak argue. Tetapi dia tidak menjawab berkenaan kejutan orang U-Mobile sebagai pengerusi jawatan kuasa perolehan ataupun jawatan kuasa tender. Dia yang sentuh tentang pemegang saham saja. Dia tak sentuh tentang orang itu yang pegang saham itu, dia pegang jawatan tinggi. Dan benda ini, dia gagal untuk address bagaimanakah perkara ini dapat memberikan satu keburukan kepada DNB pada masa-masa yang akan datang. Soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan divestment of stocks itu langsung tak dijawab oleh Fahmi Fadil. Yang ini saya cakap terus terang, sama ada dia memilih untuk tak nak jawab atau terlupa nak jawab dan sebagainya. Wallahualam bisawab, saya pun tidak mahu untuk buat apa-apa tuduhan. Tetapi kalau anda tanya saya lah, antara tiga-tiga soalan WhatsApp itu, soalan yang kedua itu yang paling berat untuk kita nak tahu jawapannya. Sebab ialah, daripada engkau duk sibuk nak kata apa, menekan DNB sebagainya, tengok dalam masa yang sama, engkau pergi kayakan maha kaya dekat Singapura tu. Apa cerita sekarang masalahnya kan? Tetapi tuan-tuan dan sekalian, dalam pada kita melihat begitu banyak sekali kritikan terhadap pemilikan U-Mobile dan sebagainya, tetapi tuan-tuan sekalian, dalam pada kita mematikan begitu banyak sekali kritikan terhadap pemilihan U-Mobile dan sebagainya, Fahmi Fadil berkata SKMM tidak akan berganjak dan tidak akan review kembali pemilihan U-Mobile selaku pemenang tender bagi meneruskan spektrum 5G kedua negara kita ini. Anda tonton ini. Pemilihan U-Mobile, kita tengok ada beberapa kritikan daripada pihak-pihak tertentu. Adakah kementerian melihat perlu untuk review balik pemilihan ni setakat ni? Tidak. Kalau kita buat perbandingan, Celcom-Digi mempunyai 18,000 menara, akan ada 18,000 menara setelah mereka melengkapkan proses integrasi, dan Maxis mempunyai 12,000 menara, U-Mobile mempunyai 10,000 menara. Jadi tidak terlalu jauh berbeza. Jadi ketiga-tiga syarikat ini layak untuk masukkan permohonan dan ketiga-tiga layak untuk diangkat dan dipilih untuk membangunkan. Tapi apa yang Suruhanjaya telah putuskan, apa MCMC telah putuskan ialah U-Mobile. Saya akur dengan keputusan MCMC. So, bila Fahmi Fadil selaku jurucakap kerajaan dan juga si Primo kepada SKMM dah kata macam tu, dan kita tak boleh buat apalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benarlah kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun benda yang mereka buat itu memang nampak macam bangang sangat-sangat sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Inilah kata Sani Hamzan kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.